Ada kala langkahku lemah menempuh jalan hidup di dunia, namun hati selalu percaya indah manis kerana pahitnya. Ku aturkan doaku, tekadku, langkahku semula. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, helah nafasku takkan dipersia, takkan berhenti selamanya teguh ku berdiri. Pasti percaya. Ada kala langkahku lemah menempuh jalan hidup di dunia, namun hati selalu percaya indah manis kerana pahitnya. Takdir yang tertulis, ku bersabar, tetap ku yakini. Izin Tuhan demi inspirasi, ku ukirkan kejayaan. Mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, helah nafasku takkan dipersia. Kini tak lagi aku menyerah, mimpiku tahu tak mudah, takkan berhenti selamanya ku berdiri. Pasti percaya. Ya, itu dia Kala Baskers dengan lagu barunya Inspirasi, alunan muzik dan suara yang sangat merdu, Eliza. Betul. Awal-awal segmen ni kita dah bagi kepada penonton Betul, ni. kita hidangkan untuk penonton, dan sebelum itu kita nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menonton kami. Bertemankan saya Derina dan juga Eliza Hisham. Kita bersiaran langsung daripada studio C Suka TV seperti biasa dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan pada hari ini kami akan menemani anda bermula jam 5 hingga 6 petang di saluran 116 My TV, ataupun anda boleh muat turun aplikasi My TV mana-mana dan menonton kami secara langsung di mana-mana sahaja anda berada. Dan bercakap tentang boleh menonton di mana-mana, kita pula ada telefon bimbit. Jadi kita suka nak beritahu kepada penonton yang suka tune ada buat giveaway contest, iaitu hadiah utamanya adalah Tekno Mobile dan juga earbud yang akan diberikan secara percuma setiap minggu. Cara dapatkannya mudah saja, Eliza. Anda hanya perlu rakam video cover lagu daripada mana-mana carta Suka Tune dan post di Instagram dan juga TikTok anda. Tag My Suka TV, tag Suka TV, hashtag trendy dan terkini, dan juga hashtag suka sangat. Yang paling penting, akaun anda jangan private. Selamat mencuba. Baiklah, Eliza. Kita dah dengar tadi, sungguh merdu menusuk kalmu saya, Eliza. Ya, jadi sekarang ni kita nak juga kenalkan kepada penonton bersama kita di studio. Ya. Dah pun berada bersama kita ialah
penyanyi-penyanyi kumpulan Khalif Buskers. Buskers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar abang sihat ke? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedap betul suara lagu tadi tu. Ya, betul, lagu baru kan? Lagu baru. baru. Okey, baru 4 minggu rilis. Betul. Baru 4 Okey, minggu. kita nak perkenalkan dulu di sebelah saya ni Eliza, kita ada pemain bass namanya Abang Zaki. Boleh saya panggil Abang Zaki? Boleh. Lebih mesra lah kan. Okey, di Okey. sebelah Abang Zaki kita ada pemain kahun. Aha. Abang Fendi. Ya, betul. Dan belah saya pula ada Abang Azmi, vokalis dan juga pemain keyboard. Dan juga di tepi Abang Azmi adalah Abang Nirwan. Memain gitar. Ya. Tadi Abang tanya saya kenal gitar ke tak kenal bang. Ni bukan biola. Nasib baik awak tak sebut biola. Nasib baik dia Rina. Okey, Eliza, mungkin di awal-awal ni kita nak tanyalah tentang lagu inspirasi. Macam mana dapatnya idea dan juga penceritaan di sebalik lagu inspirasi ini sendiri? Okey, lagu ni hasil ciptaan saya dan juga CEO Rubber Taper Production. Asalnya tu pihak Rubber Taper Production, Datuk Ridwan, dia kontak kita lah. Lagu ni dah lama dah, waktu PKP dulu sebenarnya. Oi, lama. Lama dah. Jadi dia kontak kita, boleh tak nak tak kita buatkan single untuk Khalif Buskers? Tapi lagu yang berkonsepkan inspirasi lah, lagu yang motivasi. Jadi dia bagi tahulah nak lagu tu macam mana. Lepas tu kita sama-sama cipta lirik dan melodi. Dan waktu tu musim PKP jadi kita tak boleh nak jumpa. Okey. Jadi kita rekod tu dekat rumah masing-masing lah. Jadi saya buat guide, lepas tu saya hantar pada Fendi, hantar pada Abang Zaki. Kita rekod dekat rumah masing-masing. Lepas tu saya cantumkan. Saya pun rekod vokal kat rumah waktu tu. Wow. Jadi lirik dan juga kompos lagu idea sepenuhnya daripada Azmi sendiri. Dan Datuk Ridwan lah. Wow. Masa kali pertama, kumpulan Khalif Buskers kan tahu, macam Abang Nirwan tahu, Abang Fendi tahu, kan? Zaki tahu apa perasaan tu. Sebab yelah dapat lagu single daripada bertajukkan inspirasi. Apa perasaan abang? Sangat gembira sebab kita nak sampaikan semangat kepada nak berkongsi semangat kita sama-sama nak perjuangkan industri kita ataupun apa-apa saja dengan masyarakat kita lah. Lagi-lagi sekarang kita tengah promosi dalam keadaan merdeka sekarang. Betul. Tambah semangat kita. Bertambah inspirasi kita Sebab dalam itulah mencipta kita kebinekaan. lock Khalif Buskers. Kita nak Betul. bagi semangat tu. Lagu dah baru rilis daripada PKP sebelum ni kan. Jadi dah 4 minggu dah, 4 minggu baru keluar lagu ni. Jadi bagaimana sambutan daripada peminat-peminat Khalif Buskers sendiri? Abang Zaki? Abang Zaki? Alhamdulillah kita pun dah promote banyak di media-media sosial dan juga di media-media yang inilah media-media yang ternama ni. Ya. Jadi alhamdulillah jadi sambutan menggalakkan lah. Jadi kebanyakannya ada peminat-peminat cakap memberi inspirasi lah kepada dia. Dah lama dah keluar single kan? Betul. Jadi ramai peminat tertanya lah kan? Ya, lama. Banyak di social media tanya, Khalif Buskers bila nak buat single? Ya. Inilah masanya. Baiklah, kita nak bertanya lagi banyak tentang tadi Abang Azmi dah cakap. Masa pembuatan lagu ni, Record masa sendiri. PKP, Ya. rekod sendiri lain-lain daripada yang lain kan? Semua cantum sendiri semua. Ya. Tapi penonton, kita kena berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini di program Hawa. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan penyanyi kumpulan Khalif Buskers, iaitu kita ada Encik Azmi dan juga Encik Fendi untuk promosikan lagu baru mereka bertajuk Inspirasi. Baiklah, tadi saya nak tahu jugalah sebenarnya sebab tadi Abang Azmi dah bercakap tentang sedikit cabarannya. Kita nak bagi lagi deep sikit. Macam mana Abang Azmi berjayakan juga lagu Inspirasi ni walaupun banyak kegangan hasil daripada PKP itu sendiri? Berjayakan juga satunya memang waktu tu kita tak adalah cabaran dia sebab tak dapat berjumpa lah. Jadi bila nak berbincang tu pun agak susah sikit. Dia kena tunggu masa. Tapi untungnya waktu tu PKP kan, jadi tak ada buat apa. Jadi kita ada masa sikit lah. Menghadap tu je lah. Okey, kalau Abang Fendi pula macam mana pula terima satu cabaran yang besar jugalah kan? Nak record nak main dekat drum dan juga kahun dekat rumah waktu tu ketika PKP pula kan, mungkin ada jiran-jiran bising ke apa kan. Ada yang mungkin ada banyak-banyak cabaran daripada segi tu. Bagaimana pula?
Masa tu tak ada sangat lah sebab kita pun pakai drum elektrik kan. So lagi senang untuk drum elektrik ni lagi senang untuk sambung ke PC ke komputer apa benda tu buat recording kan. Okay, jadi dari segi bantuan bagaimana pula? Dari segi apa dia? Bantuan untuk macam nak Recording. record. Saya buat rekod paling lemah sekali. Tapi bestnya dia dapat belajar lah waktu tu. okey. Tapi Dia kita kena guide lah. Okey, tekan ni, tekan ni. Betul lah. Tekan ni. Dia macam tak ada alasan lah. Kena belajar juga masa tu. Tapi lagi pun masa tu pun kita tak ada apa nak buat pun. Benda nak buat. So layan je lah benda tu. Dah siap dah pun, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Okey. Mungkin kita boleh Abang Azmi boleh kongsikan sikit macam mana pula dari segi konsep dan juga idea untuk music videonya. Oh, yang tu sebenarnya kita memang kita dah diberitahu awal-awal memang lagu ni nak tunjukkan tentang kebolehan orang OKU kan. Jadi memang dia nak dekat situ apa yang terisi dalam music video tu kita pun tak tahu sangat, semua pihak Rubber Table Production yang sediakan. Tapi memang kita dipahamkan macam itulah, ramai kawan-kawan OKU yang terlibat, ada yang jadi pensyarah, ada yang berjaya dalam bidang masing-masing lah. Tujuannya nak tunjuk pada masyarakat yang golongan OKU pun boleh berbakti pada masyarakat. Okey, kepada Abang Fendi pula, saya nak tanya, untuk lagu inspirasi ni kan, kita tahu Khalif Baskes memang tak asing lagi keluarkan lagu yang menyentuh perasaan hati penonton kan. Tanya namamu. Betul, yang dapat tempat di hati penonton tu. Jadi untuk kali ni lagu inspirasi tu apakah kelainan? Selain daripada buat masa PKP lah, abang kena belajar benda yang tekan-tekan tu. Kelainan dia kalau dari segi lagu dia selalu kalau Khalif Baskes ni dia lagu dia bercorakkan Islamik dan motivasi. So dia melodi dia macam more tu sedih sikit lah. So kali ni dia ada lain sikit, dia ada macam happy sikit. Sebab mungkin lagu semangat kan. So lagu beri semangat, so melodi pun kena happy sikit. Itulah yang membezakan. Satunya macam lagu-lagu Khalif Baskes sebelum ni kita banyak nyanyi lagu komposer lain. Jadi macam ni memang dari kita sendiri. Jadi harap-harap lebih menusuk lah. Harap-harapnya begitu. Tadi dengar tu, saya duduk kat tepi tak nak masuk set sebab sebab tak suka. Bukan. Oh, yang tak nak masuk sebab tak suka. Tak, sebab terlalu merdu, alunan dia tu lain lah daripada yang lain. Okey, dah orang kata record masa PKP kan. Jadi, kenapa mengambil masa yang lama untuk rilis lagu ni pada hari pada 4 minggu lepas tahun ni? Satunya kita mencari rentak jugalah sebab waktu PKP tu boleh dikatakan industri muzik memang boleh dikatakan sangat perlahan kan kita punya. Jadi kita macam mencari keserasian balik. Dah dapat show tu nak fikirkan macam mana kita nak bergerak lepas ni. Jadi ambil masa, lepas tu nak cari lagu ni waktu bila yang sesuai dikeluarkan. Jadi kita pun fikir ni dah dekat Merdeka, lepas tu nak Hari Malaysia. Jadi harap-harap lagu ni lebih menaikkan lebih sesuai, lebih naikkan semangat rakyat Malaysia untuk terus majulah. Semangat itu yang kita mahukan. Dan Eliza, mereka cakap tadi, Abang Azmi kata tadi dah lama tak berjumpa, tiba-tiba nak jumpa tu nak cari keserasian tu balik tu. Susah juga kalau sebagai penyanyi berkumpulan ini bila kita nak cari selasi antara kita bila kita dah lama tak jamming sama-sama, lepak sama-sama kan. Duduk rumah pun record sendiri, betul tak Abang Fendi? Okeylah. Okey, kita nak tanya pula tentang music video dan juga lagu ni dari segi liriknya, lagunya kan berapa lama masa yang diambil? Contohnya macam PKP start buat, lepas tu siap lagunya dan release tu baru sekarang. Dia kita tak terlalu macam nak cepat waktu tu. Dia bagi saya kira kalau campur-campur mungkin 4 bulan ada kot. Tapi tak adalah kita terus menghadap macam tu. Macam kita buat macam dia bagi lagu, okey kita nak buat lagu berunsurkan macam ni. Lepas tu kita fikir dulu, seminggu lepas tu baru meeting balik macam tu lah. Baru kita bentangkan apa. Jadi campur-campur semua, siap dengan mixing, mastering. 4 bulan lebih kurang lah. 4 bulan kan? Sebab masing-masing pun ada komitmen masing-masing kan. Kira tapi kalau betul-betul menghadap saya rasa tak adalah selama tu. Kira kali ni lagu Khalif Baskes inspirasi ni memang santai-santai saja pembuatannya. Okey, kalau dari segi nak bekerjasama dengan komposer seperti Datuk Rizwan sendiri bagaimana waktu ketika itu pula? Kita waktu tu baru je kenal. Dia ada bagi guide lah, saya nak lagu macam ni. Lepas tu dia ada bagi lirik-lirik sikit. Lepas tu biasalah bila kita dah ada lirik tu, kita nak samakan dengan melodi tu. Kadang-kadang ada part yang kita kena tukar supaya kita rasa macam selesa kita nak nyanyi. Ataupun bunyi dia bagi kita yang buat melodi kita rasa macam sedap. Macam tu lah. Jadi
mudah juga bila dah ada, lagi mudah bila dah ada guide macam tu kan. Kita dah tahu nak buat apa. Berbanding kalau Kosong? dia bagi kosong, okey saya nak lagu satu lagu. Okey. Tema pula tu, tema apa lagi susah lah. Mungkin untuk orang macam Fendi senang sebab Fendi memang dia dengar je terus datang idea dia. Fendi memang berbakat mencipta lagu. Tadi Abang Fendi dengan suara saya boleh jadi penyanyi tak? Ada nyanyi tadi. Okey. Tak perasan. Tak perasan. Okeylah, tak apalah nanti kita PM tepi. Boleh. Tapi itulah boleh. Maybe kalau nak feature dengan Kali Baskers ke. Oh, Delila. Dah cuba Eliza? Dah cuba dan kita lepas ni bercuba. Cuba lah. Mana tahu sebab kita Okey. pun maybe nak buat single duet kan. Mana tahu. Dah ada perancangan. Power. Dah ada perancangan. Okey, dari segi genre-nya, bagaimana pula daripada pemilihan itu? Adakah sebenarnya Khalid Baskers memang fokuskan genre yang sebegini ataupun ada berfikir keluar kotak tapi pilihan tu tetap balik kepada genre yang sebegini? Sebenarnya kita pun nak cuba jugalah. Ramai juga yang tanya tak nak ke cuba buat lagu yang lain kan. Betul. Jadi kita memang terfikir nak main lagu-lagu yang santai, lebih santai lagi lah. Tapi yang penting lagu tu tak adalah Tak terlalu- tak adalah terlalu Suka difahami. dia Tak lari pada konsep. yang penting dia santai dah ada nasihat dia. Okey. Jadi kita nak tanya jugalah perjalanan sebagai anak seni dalam industri ni, apa pendapat Abang Fendi dan juga Abang Azmi dalam perjalanan daripada awal Khalid Baskers sampai ke sekarang. Biasanya sejarah-sejarah ni Fendi yang mudah ingat. Nah, kita bagi Abang Fendi lah boleh minta ceritakan sedikit lah. Kongsikan sedikit. Perjalanannya rasa Kali Baskers ni tak tahu juga perjalanan macam mana tu. Naik turun ke? Kisah pahit manis ke? Saya nak tahu macam mana mulanya Khalid Baskers. Sebab kita tahu Khalid Baskers dah dekat social media orang buat viral apa semua. Tapi tak ramai yang tahu permulaan Khalid Baskers berjumpa. Macam mana? Pada mulanya kalau yang main muzik di KL ni dalam kalangan kami adalah Abang Zaki dengan Azmi lah. Orang masa tu bergerak two piece lah berdua kan. Dan pada 2011 saya datang KL. Saya belajar kat KL dan kenal Azmi dulu. Dan lepas tu baru Azmi bawa kenal dengan Abang Zaki. Kebetulan ada satu hari tu 2013 saya ada show. Dan saya ada show, saya tak ada player. Saya mintalah dia orang ni jadi player saya. So kami perform bertiga masa tu. Bertiga. Kemudian hujung 2013 baru Nirwan sampai KL. So kita jamming sekali dengan dia, tiba-tiba ngam pula. So bila ngam tu, jomlah jadi gitaris kita orang lah. 2013 Maksudnya 10 tahun dah Khalid Baskers. Lebih kalau ikut umurnya 10 tahun. 2014 kami start basking. Dan 2015 alhamdulillah ke Dan AJL tu lah. mainstream, alhamdulillah. Okey, sepanjang 10 tahun ni macam-macam kita Khalid Baskers lalui. Mungkin ada waktu ketikanya rasa up and down kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit antara cabaran terbesar sebagai seorang anak seni sendiri. Cabaran terbesar satunya ialah bagaimana yang orang semua tahu kan kita dalam keadaan tak boleh melihat ni. Cabaran dia bila kita nak tentukan macam pemakaian kita kan. Macam paling sebenarnya kalau jujur tanya saya lah, paling tak best sekali bila shoot music video. Sebab bila kita shoot music video, kita tak dapat tengok pun music video tu. Jadi kita berpanas, kena take banyak-banyak kali tapi kita tak dapat menikmati dia. Tapi kalau music video okey lagi. Saya kalau tak boleh photoshoot. Photoshoot betul. Lagi tak boleh sebab nak kena photoshoot nak kena bergaya kan. Nak kena gaya, kena buat tangan macam ni, body macam Berbanding kalau rekod audio, kalau kata Fendi main drum ke, kena take banyak kali pun dia suka. Tak apa. Kita seronok. Kita duduk sebab kita pernah waktu album raya tu habiskan 5 hari. Secara 5 hari kira pagi sampai malam, pagi sampai malam 5 hari. Untuk siapkan satu album raya masa tu. Tapi seronok lah. Seronok sebab kita boleh dengar balik. Tapi kalau photoshoot, kalau photoshoot setengah jam pun tak nak lah. Tapi itulah cabaran dia kan. Betul. Jadi kita bila diarahkan buat gitu, kita ikut je. Kita ikut dan kita harap-harap orang semua enjoy lah dengan apa yang kita buat. Tapi satunya bila photoshoot ni macam cabaran ada satu lagi, kena bawa baju banyak tapi kan tak pakai. Okey, tak Jadi ada. dia cakap nak bawa, okey, korang bawa lah baju warna hitam, warna biru, warna isu kan. Dah bawa. Tak pakai cabaran pun. kan. Tak, yang susahnya nak pilih baju tu pun dah susah dah. Dah susah. Sebab kita tinggal dalam rumah kan. Saya kena ambil gambar, betul tak ni baju biru? Comel. Okey lah, tapi dah alhamdulillah dah 10 tahun kami kenal Khalid Baskers dan kami angkat bakat yang ditonjolkan oleh mereka sendiri. Lagu-lagu dia sangat orang kata memberikan inspirasi kepada kita juga, Eliza. Betul tu. Terakhir sebelum kita berpisah, kita nak tanya harapan
Khalif Baskers kepada lagu Inspirasi ni. Short and sweet. Short and sweet. Okey, harapan semestinya kita harap semua orang akan suka dengan lagu Inspirasi. Dan paling penting sekali, mudah-mudahan dapat manfaat daripada lagu ni lah. Mungkin siapa-siapa yang tengah, kita semua ada perjuangan kita masing-masing kan dalam hidup. Jadi ada masa kita rasa macam lemah. Harap-harap bila kita dengar lagu ni, kita akan bersemangat semula untuk terus berjuang. Ya, insya-Allah. Saya semoga lagu Inspirasi ni dapat orang kata apa, sekarang ni zaman apa, selepas kita COVID ni kan, so semua orang nak bangkit balik kan. So semoga orang kata lagu ni akan jadi Inspirasi. lagu inspirasi dan jadi, orang kata, boleh kata jadi lagu healing song lah orang kata. Lepas ni healing budak kita sekarang pakai kan. lagu Inspirasi. Okey, kepada anda boleh mendengar di semua platform muzik. Dah keluar ada official music video dan juga lirik juga. Anda boleh menonton di YouTube juga. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada banyak-banyak. Abang Azmi dan juga Terima kasih. Abang Fendi daripada Khalif Basker dah kongsikan tentang perjalanan dan juga kita sama-sama support untuk lagu Inspirasi. Kita doakan maju jaya kepada mereka dan juga Khalif Basker. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Baiklah, kita kena berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Baiklah, anda masih lagi bersama kami dan program Buah Bicara Hawa, Inspirasi Wanita. Masa ini Wanita Luar Biasa. Dan di awal ini kan, sebelum kita terlupa, kita ada satu pengumuman nak buat kepada penonton di luar sana. Jangan lupa hadirkan diri untuk uji bakat pengacara Suka TV. Wow, okey. Pada sesiapa kat luar sana yang nak join hashtag Suka TV Fam, inilah masanya. Lelaki, wanita berkumpulan tak kisah berumur daripada 19 hingga ke 35 tahun haruslah warga negara Malaysia dan seorang yang berkarisma, petah berbicara dan juga berkeyakinan tinggi. Yes, tarikh uji bakat adalah pada 21 September 2023 daripada jam 10 pagi sehingga 5 petang dan boleh terus kepada media sosial kami My Suka TV atau imbas kod QR code di skrin anda untuk maklumat lanjut. Apa-apa pun, tak ada pengalaman tak apa, janji hadir saja, datang saja untuk cuba bakat menjadi seorang pengacara. Baiklah Dina, kita saya kan, saya sebenarnya beli kasut. Okey. Saya ada duit tapi saya rasa saya kena kumpul duit lagi untuk beli kasut yang mahal sikit. Kasut Kasut. Kasut ni keperluan ke? Keperluan boleh. Boleh lah kan? Boleh lah. Tapi saya nak beli yang mahal tau. Mahal, Saya tak nak beli yang macam boleh pakai biasa, saya tak nak. Saya nak beli yang mahal. Tapi kalau orang tengok tu macam wow. Tapi pakaian pun keperluan juga, macam mana tu kan? Confused lah. Sebab Eliza, cabaran pada masa kini sebenarnya mempengaruhi cara kita nak berbelanja itu. Betul. Dan kita sebenarnya kena tahu antara keperluan dan juga kehendak. Ilmu ni untuk kita tahu ni sebenarnya bukan sukar untuk kita faham, tapi sukar untuk kita amalkan. Dan juga untuk itu, ini akan kami kongsikan kepada anda. Kita akan berborak tentang keperluan atau kemahuan dalam diri bersama kita di studio, Mr. Al Mahdi Hussein, kaunselor untuk kita kongsikan untuk tajuk ini. Assalamualaikum. Mr. Al sihat? Sihat, Alhamdulillah. El sihat ya dengan Rina? Alhamdulillah sihat. Okey, Mr. Al, kalau Mr. Al dengar tadi kan, saya punya masalah tadi kan. Apa pendapat Mr. Al? Adakah itu keperluan ataupun kemahuan? Awal-awal lagi soalan gitu. Ya, sebab kita peninglah Mr. Al tak dapat nak decide. Betul. Sebelum itu, Mr. terima kasih sekali lagi kerana menjemput Mr. di Suka TV. Dan hari ini tajuk kita, Rina dan juga El, adalah keperluan dan juga kemahuan. Betul? Berbalik kepada yang tadi nak beli kasut mahal. Beli Jimmy Choo ke apa tu? Saya rasa Jimmy Choo. Jadi kita kena faham, El, yang sebenarnya kalau kita bercakap tentang keperluan, itu memang kita betul-betul perlukan. Ia adalah merupakan satu kepentingan asas dalam diri kita untuk kita teruskan kehidupan kita. Sedangkan yang macam El tadi adalah kehendak saja. Adakah dengan memakai kasut Jimmy Choo saja yang El boleh berjalan? Tak. Jadi kalau pakai kasut biasa-biasa pun boleh juga kan. Jadi kita faham dalam konteks keperluan dengan kehendak tu adalah merupakan sesuatu yang macam kita lihat bila kita
nak sesuatu, kita nak lagi yang lebih bagus untuk lebih kepada keselesaan kendiri. Okey. Itu Maksudnya adalah kemahuan tadi, kalau tak ada pun kita masih boleh teruskan kehidupan kita. Betul. Okey. Mungkin kita faham di situ Eliza. Saya faham. Bermaksud awak boleh beli kasut tapi jangan luar Kasut kemampuan biasa awak. pun okey. Okey. Okey, boleh. Okey, Saya akan mungkin- simpan duit saya. Okey. Seterusnya mungkin mengapa sebenarnya penting untuk kita memahami ilmu untuk kita bezakan di antara keperluan dan juga kehendak itu sendiri. Macam tadi yang El katakan saya boleh simpan duit saya, itu penting Rina, sebab kita boleh membuat satu pengurusan kewangan yang lebih bagus untuk diri kita. Okey. Kalau kita asyik mementingkan kehendak ataupun kemahuan diri kita, sebab kemahuan ni dia tidak terbatas. Dia tak terhad. Maknanya Betul. kita esok tengok iPhone ni pula, nanti datang lagi iPhone yang baru. Ya, Nanti betul datang lah. lepas kasut Jimmy Choo mungkin nak beli kasut lain pula ya. Jadi bila keadaan itu berlarutan, maknanya macam mana dengan pengurusan kewangan kita? Okey. Kita kena bertanya pada persoalan pada diri kita, sedangkan kalau kita ni B40 sebab nanti mungkin Mr. boleh share berapa kes klien Mr. ada. boleh. Ya? Sebab kita ni B40, macam mana kita pula nak pakai kasut yang seperti yang kita bincangkan tadi. Sedangkan tak ada masalah pun, sama aja kita boleh pergi kerja kalau kita pakai kasut biasa. Jadi kita kena faham kalau kita kepentingannya adalah untuk kita menguruskan kewangan kita di masa depan. Tapi Mr. Eliza, saya terpandang dekat konteks yang lain. Bila kita beli sesuatu yang bernilai untuk kita, terasa dia itu sebagai ganjaran untuk kita dan dia menjadikan kita lebih positif untuk kita berusaha nak mendapatkannya. Bagaimana pula Mr. Al? Kita tidak ada masalah Rina kalau kita mampu. Okey. Untuk perkara kemahuan ni sebenarnya kalau kita mampu, dia adalah bersandarkan kemampuan. Kalau kita mampu nak beli Hermes atau mampu nak beli Coach dan sebagainya, why not? Okey. Sekali-sekala Misal setuju. Misal sendiri berada di bahagian psikologi dan kita kena treat diri kita. Betul. Kita Reward. dah kerja penat, kita Betul. reward diri kita. Okey. Sebab kita faham yang dalam kehidupan ni kita pun life is very short. Betul. Kalau kita ada kemampuan, Rina ada kemampuan, Rina dah kumpul duit dah lama, memang dah aim nak beli, tak ada masalah. Tapi kalau sampai Rina berhutang, sampai dirujuk kepada kaunseling, mesti ada satu kes, saya cerita. Ada satu klien Mr. Al, dia adalah anggota tentera lah, anggota tentera biasa. Tapi dia ni suka sangat nak tukar sport rim kereta. Suka yang mahal-mahal, sport rim kereta. Tahu sport rim kereta kan? Sedangkan dia ada anak 5 orang. Keperluan untuk anak tak cukup. Pendidikan, kasih sayang dan sebagainya tak cukup. Sedangkan dia asyik bertukar kereta. Akhirnya apa yang berlaku? Dia telah dirujuk kepada AKPK, iaitu agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit. Sebab masalah. Sehingga dia pun berada dalam tekanan dan stres sebab dia tidak mahir dalam menguruskan keuangan dia. Asyik nak tukar sport rim. Besok tukar sport rim. Lusa tukar sport rim baru lagi. Macam tu. Bermaksud tiada perbincangan di antara keluarga itu sebenarnya. Macam saya. Macam Awak dia nak macam mana? Cuba bagi tahu. Isteri sebagai Isteri. isteri sebagai Kementerian Kewangan. Suami adalah Perdana Menteri, jadi perlu ada pembincangan bersama untuk dapat kesan yang Betul, setuju. Ya. Betul, sebab kalau kita tak ada sport rim pun kereta boleh berjalan kan? Ya, betul. tapi kan Mr. Al, nak berkata, tapi kan saya rasa mungkin bila apa yang sepatutnya dilakukan kalau ada orang yang sebegini, sebab kita ramai orang di luar sana sebegini, pemikirannya sebegini Mr. Al. Bila kita jumpa orang tu, kita nak something yang wow dekat diri kita. Jadi mungkin itulah salah satu sebab dia tukar sport rim atau tukar telefon. Macam kita tahu anak-anak muda yang sekolah ataupun ada kes baru-baru ni, raya baru ni yang dia buat pembayaran telefon secara interest. Betul tak? Betul. Jadi penonton nak tahu apa kesudahan, apa jawapan Mr. Al, kita kena berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa dan kita masih lagi bersama dengan pakar kaunselor kita. Kita ada Mr. Al-Hadi, Mr. Al-Mahdi Hussein untuk kita punya topik yang panas juga. Seperti biasa dengan Mr. Al memang panas-panas, keperluan atau kemahuan dalam diri. Macam saya tinggal soalan tadi Mr. Al. Mungkin saya secara psikologinya orang tu perlukan semangat sebegitu. Jadi tapi macam mana nak kawal Mr. Al? Sebab mungkin kewangan dia atau mungkin surrounding dia, kawan-kawan dia yang kata, kereta kau sport rim macam tu lah ataupun handphone kau lama lah, kita dah upgrade atau macam mana kita nak
tangani benda situasi macam ni, Mr. Al? Okey, kalau kita lihat kepada banyak pengkaji-pengkaji kan yang dia buat sebab daripada keperluan ni kita ambil daripada hierarki Maslow sebenarnya. Maslow tu dia ada terangkan tentang apakah keperluan-keperluan yang diperlukan oleh manusia. Okey. Jadi daripada situ dia ada bagi tahu yang kita tidak perlu impress orang. Jadi kita ni selalu suka nak impress orang, nak tunjuk kepada orang. Sebab kita kena faham, kalau kita ada self-awareness pada diri kita, contohnya kita boleh mengenal pasti apakah emosi akan berlaku. Nanti mungkin kita akan resah, kita akan gelisah sebab kita tak bayar hutang dan sebagainya. Jadi kita akan marah-marah, kita marah isteri, anak-anak dan sebagainya. Akan banyak lagi masalah lain. Kadang-kadang lagi satu, ada juga yang datangnya penyakit hati. Sebab bila kita banyak menuntut kehendak, kita datanglah penyakit riak, kita sombong, kita nak tunjuklah dekat dalam social media kita, yang kita ada beg macam tadi, kan? Kita ada kasut, kereta BMW dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda ni tak perlu sebab ramai lagi rakyat marahan yang mungkin kurang mampu yang telah menyebabkan berlaku banyak masalah-masalah psikologi pada mereka. Jadi boleh mungkin saya katakan lumrah manusia sebenarnya kita nak penuhi apa keinginan kita. Tapi adakah sebenarnya salah untuk kita nak penuhi apa keinginan kita itu? Dan Betul lah, mengapa? kita tak salah kalau kita mampu, betul. Mr. Al sendiri faham yang di dalam apa-apa konteks yang kita buat, sekiranya kita berkemampuan. So memang kita mampu beli BMW. Mr. pernah nak cerita kepada Al, ada orang yang kadang-kadang Mr. diam aja. Mr. pernah pergi satu kenduri Tan Sri ni, dia beli anak dia baju untuk gaun perkahwinan tu 70,000. Dan ramai orang-orang lain di sekeliling kata kenapalah membazir dan sebab dia mampu. Mungkin dia ada 2-3 bilion di dalam bank dia. Pada dia 70,000 tu mungkin RM70 saja. Kalau mampu tak ada masalah. Jadi Mr. Al suka lagi satu bagi tahu dia akan jadi kemahuan ni jadi trend. Orang sebenarnya benda tu tak perlu kan, tapi dia dah jadi trend. Macam pernah berlaku baru ni klien Mr. Al, dia nak juga buat bariatric punya untuk kuruskan. Bariatric, tahu kan? Ramai orang letak macam balon something like that untuk usus supaya lebih kenyang dan sebagainya tu. Sebenarnya benda tu bukannya keperluan. Benda tu kehendak sebab pada asasnya ia adalah keperluan. Memang sebab orang yang sangat obesiti, doktor suruh buat bariatric tu. Tapi sekarang ni yang kurus macam ni pun nak buat bariatric juga. Dah kenapa kan? Jadi sebenarnya orang confused di mana sebenarnya keperluan dan juga betul. Orang jadi confused. Dia ada like thin line between kemahuan dan juga keperluan. Sebab kalau kita orang tak boleh nak bezakan. betul. Kalau kita sentiasa ikut saja kemahuan kita, maknanya dia tak terbatas. Kita sebagai manusia memang nafsu sangat tinggi. Dan kita sentiasa nak dan nak. Cuba kalau Al dan Rina sendiri tiba-tiba dapat sampai kat satu tempat tu orang tengah buat Black Day shopping yang memang sales kau. 90% mata dah macam lain. Walaupun tak perlu. Walaupun sebenarnya tak perlu pun. Betul. Itu persoalan yang perlu kita tanya pada diri kita, adakah ini perlu dan adakah tanpa kita membeli barang itu kita tidak boleh hidup sebab keperluan untuk teruskan kehidupan. Okey, saya nak ambil tadi bila dah sale. Silakan Rina, kita kena suarakan. Perempuan-perempuan dia tengok sale semua pun dia nak beli. Orang kata nafsu menguasai diri dia sendiri. Jadi bagaimana? Apa di antara tips atau persediaan yang perlu dia ada untuk dia nak tengok balik di mana tahap kewangan dia sendiri. Itu kita sendiri fahamlah. Kalau kita gaji di bawah bar, kita rakyat marhaen contohnya, kita adalah B40. Kita faham yang kita tidak mampu untuk beli seperti rakan kita yang mungkin dia T20. Jadi kita mungkin kita kurangkan dan perlahankan dahululah untuk kita kumpul duit dan kita uruskan kewangan kita dengan lebih baik. Di satu masa nanti mesti kita akan mencapai juga satu tingkat yang mungkin kita boleh beli. Tapi kalau sekarang kita dengan gaji ni, sebab tu ramai peratusan orang yang muda yang baru bekerja, banyak yang muflis dan berada dalam keadaan hutang yang sangat teruk. Ini disebabkan oleh kehendak lah, Rina. Sebab mereka nak beli, bila sampai saja sale, diorang nak beli guna kredit kad dan sebagainya sampai berhutang. Itu memberi kesan emosi pada diorang. Betul, kadang-kadang kita lumrah manusia kan, bila kita nampak sesuatu tu kita nak dapatkan. Tapi kita perlu ada persediaan seperti mungkin tangguh dulu beli, fikir masak-masak balik dulu baru beli balik. Saya setuju. Tapi kita sebagai seorang perempuan ni kita memang susah jugalah misal untuk kekalkan thin line tu. Beli keperluan atau tidak. Kebiasaannya memang kalau sale perempuan akan terus macam
Laju je tangan dia. Dia tak fikir apa. Jadi mungkin Mr. A boleh kongsikan apa implikasi ketika seorang itu lebih memberi tumpuan kepada kemahuan berbanding keperluan? Sebenarnya dia boleh memberi kesan emosi dan juga tingkah laku. Of course, kesan ke diri sangat banyak kepada orang tu. Bila kita tidak mampu untuk menguruskan keuangan kita, jadi kita kerja hanya untuk membayar hutang, betul? Sebab kita banyak untuk beli. Jadi kita kerja, hari ini kita dapat gaji, petang tu kita dah habis dah duit. Sebab kita kena bayar hutang dan sebagainya. Jadi benda tu memberi kesan kepada kumpulan-kumpulan yang tak boleh tidur lah, asyik takut dengan panggilan-panggilan bank dan sebagainya, anxiety, resah, gelisah dan sebagainya. Jadi benda ni akan memberi impact atau implikasi kepada individu tersebut, kan? Jadi Mr. sejauh manakah implikasi tu boleh pergi mengubah hidup seseorang? Mungkin pada awal pekerjaan dia okey kan, dapat dia boleh gaji, commit. dia dapat gaji, lepas tu dapat duit, bayar hutang dan mungkin sejauh mana implikasi tu? Berbalik pada klien yang Mr. cerita tadi, yang anggota tentera itu, apa yang berlaku pada dia, akhirnya dia dibuang kerja. Dia dibuang kerja. Dia dibuang kerja sebab dia tak boleh commit. Sebab kita bekerja selama ni, kita at the end of the day people always say that we are going to pay the bills, betul? Betul. Kita ni duk fikir nak bayar saja. Untuk diri dah tak ada dah. Hutang lagi. Jadi bila dah hutang, dia tak kerja sepenuhnya. Semangat untuk pergi kerja tiada. Dia pun jatuh sakit selalu dan selalu ambil MC dan akhirnya dia dibuang kerja sebagai anggota tentera. Itu bahaya. Sebenarnya bukan boleh menjadi kesan emosi saja, ya. Tingkah laku pada diri kita, mungkin kita balik, kita akan marah-marah orang lain. Tempias kita juga, yang bermasalah. betul. Okey, mungkin saya nak tanya juga untuk kekeluargaan pula, Eliza. Suami isteri tu sebenarnya perlu telus untuk mereka punya kewangan. Saya setuju. Kalau orang kata kalau perempuan tu mata duitan lah apa, tak, sebenarnya mereka nak betul-betul nak detail tentang bagaimana nak meneruskan kehidupan daripada keperluan dan juga kemahuan untuk keluarga sendiri. Tapi kita nak terus kejap tentang kebaikan peria. Betul. Pernah belajar tak, Eliza, kebaikan saya peria ni? tahu pasal peria ni dari ya. Jadi peria mengandungi insulin tumbuhan yang dapat membantu merendahkan paras gula dalam darah dan juga membantu banyak nutrisi yang diperlukan dalam badan seperti fiber, vitamin C, folat dan juga vitamin A. Jadi oleh itu, Eliza, kita nak terus sikit tentang kebaikan peria dalam segmen Info Sehat. Tawaran hebat Suka Shop. Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan peria dari Herbs Garden dengan zat tulen dari ekstrak peria. Hanya serendah RM89 hanya di sukashop.com. Baiklah, itu dia peria daripada info sihat betul. kita. Dan sebelum kita mulakan Mr. A, saya ada berita nak beritahu kepada penonton. DH Titanium Beauty akan mengadakan pertandingan Ratu Cantik buat kali pertama pada 20 September 2023 ini di The Rumah Hotel The End Resident Kuala Lumpur. Jadi DH Titanium Beauty adalah sebuah syarikat yang mengutamakan barangan kecantikan dan kesihatan dalaman dan luaran. Untuk maklumat barangan boleh layari sosial media DH Titanium Beauty dan pertandingan ini dibawakan khas oleh The Rumah Hotel and Residence, T-Docs Clinic dan juga Asia Media Group. Alright. Okey, kita masih lagi bersama dengan Mr. A untuk topik keperluan atau kemahuan. Jadi saya nak tanyalah, apa sebenarnya perkara yang menyebabkan kita melebih-lebihkan kemahuan kita sendiri? Adakah kita tak sedar perkara itu berlaku dalam diri kita? Bagaimana? Betul, Rina. Kenapa kita lebih utamakan kemahuan itu? Sebab kita sendiri tidak dapat mengenal pasti apakah yang kita nak. Okey? Kita kena faham apakah yang paling penting di dalam, katalah contoh dalam keluarga, apa yang paling penting. Okey, dalam basic asasnya tiga lah, kan? Pakaian, perlindungan dan juga makanan. Okey? Dan pendidikan juga sekarang penting, betul lah? Pendidikan adalah penting dan juga kesihatan tu penting. Okey, itu benda yang perlu. Jadi kita kena list down benda tu yang mana
mana yang menurut kita adalah keperluan, yang mana sebenarnya adalah kehendak. Kalau tak ada pun tak apa, kita masih boleh teruskan lagi kehidupan. Okey. Tapi kalau kita nak lihat macam mana kita nak elak keadaan sesuatu yang bila kita terlebih-lebih dalam memenuhi kemahuan diri kita, kita kena tengok apa faktor pencetus dia. Apa yang buat kita trigger? Okey. Kita trigger. Tadi macam sale tadi kita trigger lah kan. Macam tak boleh kena dapatkan juga ni. Walaupun di mesin pun kita macam nampak sale je. Sebab nanti akan lahirkan perasaan menyesal tu. Mr. Al. Selalunya macam tu. Sebab betul. Bila kita dah habis dah kita dah beli dah. Kita dah bayar dah, kita menyesal sebab kita balik kita kata sebenarnya tak beli lagi pun tak apa, tak ada function pun. Tapi kita dah beli harga baju tu sampai 300 contohnya. Dan kita menyesal, kita dah lebih baik tadi beli benda yang lebih penting lagi kan. Contohnya penuhkan makanan untuk sebulan dan sebagainya. Itu adalah benda asas. Kita tengok teori Maslow tu sendiri, fisiologi adalah benda asas. Contohnya macam makanan, tempat perlindungan, itu benda yang asas. Okay? Lepas tu kita pergi kepada keperluan safety. Keselamatan penting. Sebab tu Mr. selalu cakap kepada Mr. punya pelajar-pelajar di universiti, nanti bila kerja pertama sekali beli insurans. Okay? Walaupun RM80 bayar. Sebab sekarang ni mahal. Betul. Itu keselamatan dan juga safety. Lepas tu kita pergi kepada keperluan self-love, kasih sayang. Kita penting. Lepas tu self-esteem dan last sekali self-actualization. Jadi kita tengoklah hierarki tu mana lebih penting. Kita list down dulu, baru kita faham yang ni sebenarnya kita tak perlu pun. Tak payah beli pun. Tak beli pun tak apa. Betul? Tapi misal ada setengah orang apabila dia beli barang untuk diri dia kan, macam self-actualization dia tu dipenuhi, baru yang lain-lain juga dia akan rasa macam aku perlukan kawan-kawan, aku perlukan makanan yang sedap ataupun macam mana. Kalau orang macam tu macam mana pula misal? Dia bergantung kepada individu. Bergantung kepada individu. Ada individu macam contohlah. Sebenarnya kalau kita B40 dan kita baru berusia contohnya baru kerja lah. Baru kerja. Kenapa kita perlu pergi ke Switzerland untuk travel? Betul. Okay? Kenapa kita perlu kerja? Kita tengok di dalam TikTok, Rina orang pergi Grindelwald, pergi Lot Segunan. Kita pun nak pergi ke tempat-tempat tu. Cantik. Tapi sebenarnya kita mampu pergi Taiping je. Bukan kita pergi Genting ke. je. Pergi Taiping saja. Jadi kita ikut kemampuan diri kita. Jadi bila kita terikut-ikut sampai menyebabkan kita hutang dan sebagainya, beri kesan dan emosi yang negatif pada kita betul sendiri. tu Eliza. Okey, kalau keluarga pula kan kita melihat kontes ibu bapa itu sendiri kan, bila dia mungkin setiap tahun nak beli baju baru untuk baju sekolah, untuk anak dia, orang kata kalau boleh 2-3 tu kena ada juga untuk anak-anak, dan itu adalah pada mereka adalah untuk melahirkan sikap terpuji untuk ibu bapa sendiri, dan seterusnya adalah adakah sebenarnya baik untuk anak-anak itu sendiri mencontohi apa yang dibuat oleh ibu bapa mereka itu, melebihkan kemahuan untuk masa yang akan datang? Bagaimana Ustaz? Benda ni pun tak bagus kalau kita mengajar kanak-kanak sebab dia mungkin belum mencapai level itu. Contohnya Mr. pernah melihat satu kes di mana ibu bapa di dalam WhatsApp group marahkan guru sebab hilang pencil case Smiggle. Jadi dia kata, do you know that it is Smiggle? Dia kata. Banyak kali dia tulis tu. Benda ni sebenarnya tak bagus sebab tak semestinya semua orang mampu beli Smiggle. Ada orang beli DIY ataupun beli pensel biasa saja. Kita kena didik anak kita untuk berjimat cermat. Kita kena didik anak kita sebab pengurusan kewangan tu penting. Kalau kita berjuah-juah dan menunjuk kepada mereka, nanti bila diorang besar, diorang tahu sebenarnya kehidupan kena macam tu. Sebenarnya tidak. Itulah Derina, orang cakap ukur baju di badan sendiri. Betul. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Al, masa menceburui kita. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak, macam-macam, dan semoga memberikan manfaat kepada mereka yang sedang menonton. Baiklah, itu saja daripada saya, Derina. Dan saya Eliza Hisham dalam Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Bye. Assalamualaikum.